Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rusliza Hamzah daripada SMK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Kerai, Kelantan. Aspek perundangan perniagaan. Jadi kita akan belajar tajuk undang-undang perniagaan, dan dalam bab 7.0 ini terdapat dua subtajuk, iaitu 7.1 undang-undang kontrak dan 7.2 kontrak jualan barang-barang. Ajaran kita hari ini akan memfokuskan kepada undang-undang kontrak, iaitu yang pertama mentakrifkan Akta Kontrak 1950, dan yang kedua menjelaskan elemen-elemen kontrak, iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Jadi yang pertama kita tengok sebelum kita pergi kepada berikutnya, kita tengok takrif Akta Kontrak 1950. Okey, mengikut Akta Kontrak 1950 Seksyen 2H, kontrak ialah sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Dan dalam Seksyen 10(1) bahagian 1 menyatakan satu perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah dengan tujuan yang sah. Jadi untuk menjadikan sesuatu perjanjian itu adalah kontrak, ia perlu dilakukan dengan kerelaan bebas pihak-pihak yang layak untuk membuat kontrak. Dan kontrak itu dibuat dengan sesuatu balasan yang sah dengan tujuan yang sah. Okey, jadi kita akan terangkan ini nanti di dalam tajuk kita yang seterusnya. Okey, itu asas kepada takrif akta kontrak. Okay, seterusnya kita pergi dengan lebih lanjut apa dia kontrak. Okey, jadi contoh kontrak. Ahmad bercadang untuk menjual kereta miliknya kepada Azli dengan harga RM40,000. Okey. Dan Azli pula bersetuju untuk membeli dan membayar harga kereta tersebut kepada Ahmad. Okey, jadi bila berlaku dua keadaan macam ni, maka telah wujud kontrak antara Ahmad dan Azli. Okey, jadi Ahmad nak jual, Azli setuju nak beli, maka telah wujud kontrak. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen kontrak. Jadi elemen kontrak terdapat 6 elemen kontrak, iaitu pertamanya tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Okey, jadi untuk hari ini cikgu hanya akan jelaskan elemen kontrak yang pertama, iaitu tawaran. Sekarang kita akan pergi kepada elemen pertama kontrak, iaitu tawaran. Okey, jadi sekarang kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan tawaran mengikut Seksyen 2A Akta Kontrak 1950. Okey. Jadi tawaran ditakrifkan apabila seseorang menyatakan kesediaan kepada seorang lain untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu dengan maksud memperoleh persetujuan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat sesuatu, maka bolehlah dikatakan bahawa orang itu membuat cadangan. Dan kita tengok yang kedua, menurut Tun Salis Abah, bekas Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, mengemukakan bahawa tawaran ialah satu tanda kesediaan pembuat tawaran untuk menjalin satu kontrak yang sah dan mengikat di sisi undang-undang. Terma-termanya sama ada secara nyata ataupun termaklum.
hendaklah menunjukkan ia akan menjadi mengikat sebaik saja diterima oleh pembuat tawaran. Jadi itu menurut Saleh Abbas. Jadi tawaran merupakan satu aku janji oleh suatu pihak, oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Jadi contohnya seorang menyatakan kesediaannya dalam ataupun satu tanda kesediaan pembuat tawaran. Jadi satu aku janji oleh pembuat tawaran atau satu pihak yang lain bahawa ia akan melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi tawaran ni merupakan satu kesediaan pembuat tawaran untuk menjalin satu kontrak, untuk menjalin satu kontrak yang sah dan mengikat di sisi undang-undang. Okey, kita tengok contoh. Di sini ada lagi sedikit huraian. Jadi tawaran atau cadangan adalah satu janji yang telah dibuat oleh pembuat tawaran. Pembuat tawaran, pembuat tawaran kepada penerima. Ada penerima tawaran dengan niat untuk mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang. Mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang apabila janji itu diterima oleh penerima tawaran. Jadi apabila pembuat tawaran menyatakan kesediaan dia untuk mewujudkan hubungan dengan penerima, dan hubungan itu adalah hubungan yang diterima di sisi undang-undang. Okey. Contoh. Okey. Contoh A, membuat tawaran untuk menjual mesin jahit jenama Singa dengan harga 400 kepada B. Dengan itu, A telah membuat satu janji dengan niat untuk terikat di sisi undang-undang sekiranya B bersetuju menerima tawaran itu. Jadi, kalau kita tengok dalam contoh ini, A buat tawaran nak jual mesin jahit jenama Singa, harga 400 kepada B. Okey. Jadi itu bermaksud A telah membuat janji untuk menjual mesin jahit dia. Jadi bila dia membuat tawaran untuk jual mesin jahit, maksudnya dia bersedia untuk mewujudkan hubungan dari segi undang-undang dengan B. Jadi sekiranya B menerima, maka terikatlah kedua-duanya dari segi undang-undang. Okey, seterusnya kita lihat elemen-elemen penting ataupun syarat-syarat tawaran. Okey. Okey, yang pertama, tawaran mesti jelas, lengkap dan muktamad. Jadi setiap tawaran yang dibuat oleh pembuat tawaran, ataupun pencadang mestilah jelas, lengkap dan muktamad. Iaitu mengandungi terma-terma yang jelas. Jadi perkara-perkara di dalam kontrak itu mesti jelas, iaitu berkaitan dengan kontrak, tujuan kontrak, nilai yang kontrak dan tempoh masa kontrak. Jadi perkara-perkara itu mesti jelas. Kalau tawaran yang kabur, tidak akan menjadikannya mengikat di sisi undang-undang. Contohnya lah, contoh tadi A hendak menjual dengan harga 400. Okey. Jadi nak jual apa? Tak jelas. Ataupun A nak jual mesin jahit kepada B. Dia kata saya nak jual mesin jahit. Okey. Jadi tu tak jelas dari segi nilai. Tidak dinyatakan nak jual mesin jahit tapi nilai tidak dinyatakan. Maka tidak lengkap. Tidak lengkap dari segi dia ada barang tapi tak ada nilai pula. Nak jual barang. Tujuan dia nak jual. Barang dia mesin jahit tetapi nilai pula tidak dinyatakan dan tempoh masa tidak diberikan. Sampai bila tawaran itu. Jadi kalau tidak ada keempat-empat ni maka macam tak lengkap lah. Tawaran tu tidak lengkap. Okay. Dan yang kedua, kita tengok tawaran perlu dibuat kepada pihak tertentu. Iaitu kepada individu tertentu atau sekumpulan orang. Okey. Jadi
kalau tawaran tu khusus kepada individu tertentu, maka pihak lain tidak boleh menerima tawaran tersebut. Contohnya A tadi dia kata kepada B, ketika dia buat tawaran itu adalah 10 orang. Jadi A kata saya nak jual kepada B, mesin jahit saya tadi. Okey, jadi dia telah buat tawaran kepada B. Bukan kepada orang lain yang mungkin ada 10 orang di situ. Jadi kalau dia buat kepada individu tertentu, maka tawaran tu khusus kepada orang itu sahaja. Okey. Jadi orang lain yang ada di situ tidak boleh menerima. Sebab tawaran itu telah dinyatakan ditujukan kepada sesiapa. Okey. Jadi sekiranya tawaran kepada sekelompok orang atau umum, maka tawaran itu boleh diterima oleh sesiapa sahaja. Contohnya ada 10 orang yang kata saya nak jual mesin jahit harga 200. Tawaran itu dibuat kepada sekelompok orang, maka sesiapa sahaja di dalam sekumpulan orang ke sekelompok orang tadi tu boleh menerima tawaran itu. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tawaran perlu berbeza ataupun dibezakan daripada pelawaan tawaran. Okey, jadi pelawaan tawaran adalah berbeza daripada tawaran. Jadi kita kena tahu apa perbezaannya. Jadi pelawaan tawaran ini dia kata satu penyataan bahawa seseorang ingin membuat perundingan tapi tidak mahu terikat dengan syarat atau terma kontrak dalam perundingan tersebut. Dan pelawaan tawaran ini bermaksud dia membuka peluang kepada pihak lain untuk membuat tawaran juga. Membuka peluang. Pelawaan tawaran ini maksud dia membuka peluang kepada orang lain untuk membuat tawaran. Jadi mempelawa orang membuat tawaran. Contohnya kita lihat kepada gambar yang pertama itu dalam sesi lelongan. Dalam sesi lelongan dia membuat tawaran supaya orang pelawaan tawaran kepada orang yang ingin membeli barang membuat tawaran. Dalam sesi lelongan. Jadi semasa proses lelongan biasanya juru lelong akan meletakkan harga asas dan orang yang berada dalam proses lelongan itu akan membuat tawaran. Contohnya dia letak harga 1,000. Sesiapa yang ada dalam program lelongan itu akan buat tawaran. Saya nak 2,000. Orang lain yang kedua pula kata saya nak 3,000. Jadi pelawaan tawaran oleh juru lelong manakala tawaran oleh orang yang hendak membeli barang yang dilelong. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua iaitu edaran dan iklan. Jadi kita selalu tengok iklan ataupun kertas edaran ke pamphlet ke jadi yang menyatakan ada offer promosi beli satu percuma satu. Okey, jadi itu adalah pelawaan tawaran kepada orang yang hendak membeli. Jadi orang yang nak membeli akan membuat tawaran saya nak beli barang percuma satu, beli satu percuma satu. Jadi iklan dan edaran tadi tu adalah hanya pelawaan tawaran, belum lagi tawaran. Dan pelawaan tawaran ni terbuka kepada mana-mana pihak. Cuma tawaran akan dibuat pada orang yang nak nak menerima pelawaan tawaran tersebut. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada contoh ketiga. Contoh ketiga, peragaan di kedai layan diri. Jadi peragaan di kedai layan diri itu adalah pelawaan tawaran. Siapa saja boleh beli barang di atas rak-rak di kedai layan diri tu. Okey. Jadi kita ambil je barang tu dan kita bawa barang itu ke kaunter. Di situlah tawaran. Jadi bila kita ambil barang dan bawa ke kaunter untuk kita beli, maka di situlah berlaku tawaran. Tetapi ketika barang itu berada di rak pameran, maka dia dianggap sebagai pelawaan tawaran. Mempelawa orang membuat tawaran untuk membeli barang tersebut. Okey, dan seterusnya ialah jualan menerusi katalog. Jualan menerusi katalog. Okey, kita selalu terima katalog, ada offer, ada hadiah. Sama macam edaran dan iklan tadi lah.
Jadi jualan secara katalog tu dia mempelawa kita membuat tawaran untuk membeli barang yang ditawarkan. Okey. Jadi apabila kita cuba kita nak beli barang yang ditawarkan dalam katalog, maka itu dianggap tawaran. Okey, dan contoh yang lain ialah iklan jawatan kosong dalam surat khabar. Itu juga adalah pelawaan tawaran. Jadi yang akan membuat tawaran untuk mendapatkan kerja itu mungkin orang yang mencari kerja lah. Jadi dari permohonan daripada orang yang meminta kerja itu dianggap sebagai tawaran. Tetapi iklan di dalam akhbar tentang tawaran kerja kosong itu adalah pelawaan tawaran. Jadi kita kena tahu beza antara tawaran dan pelawaan tawaran. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab kenapa sesuatu tawaran itu ditamatkan. Sebab-sebab penawaran atau tawaran ditamatkan. Okey, ada beberapa sebab. Yang pertama kita lihat pembuat tawaran membatalkan tawaran sebelum penerimaan dibuat. Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh, A bercadang untuk menjual rumah kepada B. A boleh membatalkan cadangannya pada bila-bila masa sebelum B membuat penerimaan. Jadi dia boleh dia tawar, lepas tu dia batalkan. Dia boleh batalkan sebelum B membuat penerimaan. Yang kedua, penolakan tawaran oleh penerima tawaran. Okey, jadi B menolak menolak tawaran A untuk menjual rumahnya. Okey, B kata saya tak nak beli. Jadi automatik tawaran itu terbatal bila dia beritahu saya tak nak beli rumah awak. Contohnya lah. Maka automatik terbatal tawaran tersebut kepada B. Okey, dan yang ketiga, luputnya waktu tawaran. Luputnya waktu tawaran. Okey, sekiranya penerima tawaran tidak membuat penerimaan dalam jangka masa yang ditetapkanlah maka berlakulah penamatan kepada tawaran itu. Tapi sekiranya tiada batas waktu ditetapkan, tawaran tersebut akan luput mengikut waktu yang munasabah. Takkanlah tawaran itu sampai setahun lah. Jadi mungkin tawaran itu contohnya A dia kata nak jual rumah kepada B. Jadi dia tidak nyatakan tempoh masa kepada B. Jadi B pula lambat setahun baru bagi jawapan. Jadi maknanya macam masa tu tak munasabah lah sampai setahun kan. Jadi kita lihat kepada apa waktu yang munasabah sekiranya A tidak menyatakan waktu. Tetapi sekiranya A menyatakan waktu, contohnya dalam tempoh 2 bulan kamu kena bagilah A beritahu B, kamu kena beritahulah nak terima atau tidak kamu nak terima atau tidak tawaran saya ni. Okey. Tetapi B dia hanya menerima selepas 2 bulan. 3 bulan baru dia beritahu saya nak belilah rumah awak hari itu yang awak tawarkan. Tetapi sebenarnya A boleh menolak penerimaan tersebut kerana tawaran itu telah luput waktunya. Dia beri tempoh 2 bulan tetapi 3 bulan baru B jawab. Okey, dan kita pergi yang keempat, kematian atau ketidaksiuman pembuat tawaran. Okey. Jadi A meninggal. A dia tawarkan tadi rumah dia kepada B. Jadi A meninggal, okey. Dalam tempoh 2 bulan sebelum tamatnya tawaran itu, A meninggal ataupun A menjadi gila, tidak siuman. Maka secara automatik okey, tawaran itu terbatal. Namun begitu, sekiranya perkara itu kematian atau ketidaksiuman A tadi tu tidak diketahui oleh penerima tawaran,
maka penerimaan tawaran tersebut adalah sah. Contohnya, B telah menerima tawaran oleh A. Okey. Dan dia tidak tahu pada masa itu, selepas pada tu dia, dalam masa itulah dia tidak tahu bahawa A telah meninggal lah. Maka semasa dia menerima, dia tidak tahu A meninggal, maka tawaran itu dapat dikuatkuasakan dan dianggap sebagai sah. Okay. Okey, seterusnya kita pergi ke kes rujukan yang berkaitan dengan elemen kontrak tawaran. Jadi dalam kes rujukan ini, Tang Jiao-Hu and Gerard Francis Robles lawan terhubung Sdn Bhd, kes yang berlaku pada tahun 1988. Jadi isu utama dalam kes ini ialah sama ada wujudnya kontrak jualan 20 ekar tanah. Dan berkaitan, jadi isu utamanya berkaitan dengan isu tawaran dan penerimaan. Jadi plaintiff pihak yang mendakwa telah membayar 6,000 pada mulanya kepada defendant. Defendant pihak yang didakwa sebagai deposit. Jadi plaintiff Tang Jiao-Hu membayar 6,000 kepada pihak terhubung sebagai deposit. Jadi defendant menghantar surat kepada plaintiff supaya membayar baki bayaran iaitu sebanyak 54,000. Jadi bila dia bayar 6,000, lepas tu baki dia minta bayar. Jadi plaintiff pun bayar baki bayaran sebanyak 54,000 selepas tempoh 2 minggu. Dan defendant telah menerima resit dan mengeluarkan resit. Jadi bila plaintiff bayar baki, defendant beri resit dan mengeluarkan resit kepada plaintiff. Jadi selepas sebulan lebih, defendant memulangkan bayaran 60,000 dan menyatakan bahawa kontrak tidak wujud kerana plaintiff membayar selepas tempoh yang ditetapkan. Jadi dia nak batalkan balik kontrak agaknya. Jadi maka dia kata kontrak itu tak wujud kerana bayar lebih tempoh. Betul lah ya, lebih tempoh. Tetapi kalau kita lihat defendant terima resit, telah mengeluarkan resit kepada plaintiff. Jadi kita tengok keputusan mahkamah. Mahkamah telah memutuskan satu kontrak telah wujud kerana terdapat persetujuan antara kedua-dua pihak tentang terma kontrak. Jadi melalui apa yang berlaku lah, melalui urus niaga yang berlaku, maka mahkamah telah memutuskan terdapat kontrak. Jadi itu kes rujukan Tang Jiao-Hu. Seterusnya kita pergi kepada soalan peperiksaan untuk tawaran. Jadi kita tengok contoh-contoh soalan yang pernah keluar berkaitan dengan elemen tawaran dan cikgu akan terangkan sedikit teknik menjawab soalan. Soalan yang pertama, nyatakan 6 elemen kontrak mengikut Akta Kontrak 1950. Jadi di sini kita lihat kata tugasnya nyatakan. Kata tugasnya nyatakan sahaja. Dan kata kuncinya 6 elemen kontrak. Elemen kontrak mengikut Akta Kontrak. Jadi kita lihat kata tugas nyatakan, maksudnya kita tidak perlu huraikan elemen tersebut. Dan dia nak 6. Jadi ada 6, dia nak 6. Dan kita lihat markah dia 6 markah. 6 elemen, 6 markah. Cuba sekarang ni kita lihat jawapan. Jadi jawapan dia. Untuk jawapan nyatakanlah
6 elemen kontrak mengikut akta kontrak iaitu pertama tawaran, kedua penerimaan, ketiga balasan, keempat niat, kelima ketentuan, keenam keupayaan. Jadi ada 6 elemen kontrak. Ya, ada 6 elemen kontrak dan untuk soalan ini kita tak perlu buat huraian, hanya nyatakan ke-6 elemen kontrak. Dan kita ni tak semestinya mengikut susunan ni, tak ada masalah kalau awak tak ingat tawaran, penerimaan ingat, lepas tu tak ingat balasan, tulis keupayaan dulu pun tak ada masalah. Ini bukan proses elemen sahaja. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan kedua. Encik Ali Encik Ali telah membuat tawaran kepada Encik Zam untuk menjual kedainya. Beliau memberikan tempoh tawaran kepada Encik Zam hingga 28 Januari 2020. Okay, huraikan 3 sebab penamatan tawaran yang boleh berlaku dalam situasi di atas. Okay. Jadi kita lihat di sini benda markah ni Encik diberikan kepada kita situasi ini adalah situasi situasi yang perlu kita gunakan dalam soalan. Okey, soalan dia huraikan soalannya huraikan. Okey. Kata tugasnya huraikan, dia nak arahan dia 3. Dia nak 3. 3 sebab penawaran tawaran. Kata kunci dia sebab penamatan. Sebab penamatan tawaran. Sebab-sebab penamatan tawaran yang kita belajar tadi. Dia nak 3 sebab. Jadi dalam situasi ini, dia suruh kita huraikan 3 sebab yang boleh berlaku dalam situasi di atas. Jadi tadi kita dah belajar 3 sebab. Sekiranya pelajar nyatakan 3 sebab tanpa huraian dan kaitan kepada kes, maka pelajar mungkin hanya dapat 3 markah. Okey. Jadi sebab dia diberi situasi, maka kita perlu kaitkan jawapan dengan situasi. Okey, seterusnya kita lihat contoh jawapan. Okey, intro, mesti ada intro. 3 sebab penamatan tawaran yang boleh berlaku dalam situasi tersebut. Okey, yang pertama, kita tengok fakta yang pertama, pembuat tawaran membatalkan tawaran sebelum penerimaan dibuat. Itu fakta dia yang kita belajar tadi. Jadi sekarang ni huraiannya kita terus kaitkan. Encik Ali membatalkan tawaran untuk menjual rumahnya kepada Encik Zam sebelum Encik Zam membuat penerimaan tawaran tersebut. Terus kita kaitkan huraian tu kepada fakta. Contoh berdasarkan situasi. Okey, yang kedua, penolakan tawaran oleh penerima tawaran. Jadi ini fakta kita yang kedua dan kaitannya Encik Zam menolak tawaran yang dibuat oleh Encik Ali untuk menjual rumahnya. Dan kita tengok sebab yang ketiga, luputnya waktu tawaran. Jadi dalam situasi Encik Ali ada menyatakan tawarannya hingga 28 Januari 2020. Jadi sekiranya, kita tengok sini, penamatan tawaran akan berlaku jika Encik Zam tidak membuat penerimaan sehingga 28 Januari 2021. Jadi sekiranya Encik Zam jawab selepas tempoh ataupun Encik Zam jawab selepas tempoh, Ali aku nak belilah rumah nak belilah rumah kedai ke. Okey. Jadi kalau tempoh tu dah katakan Februari lah, 1 Februari, maka dah melebihi tempoh waktu tawaran, maka tawaran tu sebenarnya telah ditamatkan. Okey. Jadi tidak berlakulah kontrak di sini. Okey, dan ada 4 sebenarnya ada 4. Okey, kita tengok yang keempat tadi, ulang balik, kematian atau ketidaksiuman pembuat tawaran. Okey, sekiranya Encik Ali mengalami kematian atau ketidaksiuman sebelum menerima tawaran. Okey, maka tawaran itu menjadi sebab keadaan ini menjadi sebab kepada penamatan tawaran. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini soalan
Yang okey, huraikan soalan yang berkaitan dengan kes. Okey, kata kunci, kata tugas dia masih lagi huraikan. Okey, elemen kontrak tawaran. Okey, elemen kontrak tawaran. Tapi dia tambah merujuk pada kes Preston Corp sedang berhad lawan Edward Leong. Jadi dia suruh kita huraikan elemen kontrak tawaran tapi kena merujuk pada kes Preston Corp. Jadi kita lihat bagaimana nak jawab soalan ni. Okay. Jadi soalan ini mengandungi dua komponen tadi. Pertamanya huraikan elemen kontrak tawaran. Jadi merujuk kepada kes tadi. Jadi huraian kepada elemen kontrak tawaran dahulu sebelum kita mengaitkannya dengan kes. Jadi kita tengok. Kita berikan maksud tawaran ialah satu tanda kesediaan pembuat tawaran untuk menjalin satu kontrak yang sah dan mengikat di sisi undang-undang. Di sini kita beri maksud kepada elemen tawaran. Okey. Dalam kes ini elemen tawaran sebagai satu aku janji oleh satu pihak kepada pihak yang lain bahawa ia melaksanakan sesuatu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu jika pihak yang lain bersedia menerima atau mematuhi sepenuhnya segala syarat yang disebutkan oleh pihak yang membuat janji. Okey. Jadi ini penerangan kepada elemen kontrak tawaran. Okey. Jadi kita pergi kepada berikutnya. Okey, dalam kes Preston Corp, kita nak kaitkan elemen tawaran tadi dengan Preston Corp. Tadi bahagian pertama kita beri maksud kepada elemen tawaran, sekarang ni kita kaitkan dia dengan kes. Jadi isu utama dalam kes ini ialah terma-terma. Okey, dia kata terma dalam kes sebenarnya adalah secara nyata atau termaklum. Hendaklah menunjukkan bahawa ia menjadi pengikat sebaik sahaja diterima oleh pembuat tawaran. Maknanya terma itu ada ke tidak di dalam tawaran yang dibuat oleh syarikat Edward Leong kepada Preston Corp. Okey, jadi Preston adalah penerbit dan Edward Leong adalah syarikat percetakan. Jadi Preston menolak tuntutan bayaran oleh Edward sebanyak 500. Jadi apa yang berlaku sebenarnya Edward Leong ini dia telah menuntut bayaran daripada Preston Corp kerana dia membuat negatif filem untuk cetakan semula syarikat Preston tadi. Jadi bila berlaku macam ni Edward minta bayaran ini, Preston menolak tuntutan bayaran untuk sebagai kos membuat negatif filem untuk cetakan semula. Okey. Jadi apa yang mahkamah putuskan, Preston adalah benar dan tidak perlu membayar kos kerana tidak dinyatakan dalam kontrak. Maknanya untuk bayaran kepada negatif filem yang bernilai 500 itu tidak dinyatakan terimanya secara nyata dalam kontrak. Maka tidak perlu syarikat Preston membayar kepada Edward Leong. Itu keputusan mahkamah. Kenapa Preston tidak perlu membayar kos itu? Kerana tidak dinyatakan dalam kontrak. Jadi apa kaitan kes itu dengan maksud tawaran? Jadi dalam kes ini tidak dinyatakan tawaran yang ditimbulkan dalam pertikaian. Jadi tawaran berkaitan kos membuat cetakan semula negatif itu. Kalau nak buat cetakan semula negatif filem, membuat negatif filem untuk cetakan semula, kosnya 500, tidak dinyatakan di dalam kontrak. Maka maknanya tawaran tersebut, tawaran oleh Edward bagi cetakan semula negatif filem dengan kos 500 tidak dinyatakan dalam kontrak. Maka Preston tidak perlu membayar 500 seperti yang dinyatakan itu. Okey. Jadi tidak ada tawaran bagi kos cetakan semula negatif filem. Jadi Preston tak perlu bayar 500 itu. Okey. Jadi hari ini kita telah belajar elemen pertama dalam elemen kontrak iaitu tawaran.
Jadi seterusnya kita akan belajar penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Jadi ada 6 elemen kontrak. Pastikan pelajar mengunjungi channel cikgu untuk video seterusnya bagi elemen-elemen kontrak.